Salam sejahtera, nama saya Agnes Hu Jingjing dengan nombor matrik D201910898887. Hari ini saya akan mengajar cara rawatan bantu mula untuk kecederaan yang biasa berlaku dalam sukan hoki. Jadi, situasinya ialah pemain hoki mengubah arah pergerakan secara pantas apabila hendak berpusing ke kanan. Jadi, kecederaan pertama ialah ankle sprain. Ankle sprain merupakan satu kecederaan di bahagian pukul lali yang melibatkan koyakan pada ligamen. Ia juga melibatkan struktur-struktur yang lain seperti saluran darah, saraf, tendon, koyakan pada otot dan boleh menyebabkan tulang patah. Ankle sprain adalah keadaan yang sering berlaku apabila kaki terselur. Apabila kaki terselur, ligamen di kawasan luar sendi pukul lali akan meregang dan ia mungkin terkoyak. Malah, ankle sprain adalah kecederaan yang sering berulang di kalangan ahli sukan. Oleh itu, bantu mula yang akan dijalankan ialah TOTAPS. Jadi, langkah pertama TOTAPS adalah T ialah talk, ialah pembantu boleh bercakap dengan mangsa dan tanya mangsa mengenai kecederaan yang dialaminya. Contohnya, pembantu boleh tanya, adakah anda berasa sakit? Ya. Jadi, langkah kedua ialah O. O ialah observe, melihat keadaan. Pembantu haruslah memerhati untuk mengesan tanda-tanda kecederaan. Pembantu mula hendaklah juga memerhati tanda-tanda luka, lebam, bengkak atau sesuatu yang tidak normal di bahagian yang cedera. Lepas observe ialah T. T ialah touch, bermaksud sentuh. Melalui sentuh dapat dirasa keadaan seperti bengkak, lembut atau sesuatu yang tidak normal bila bahagian yang tidak cedera. Jadi pembantu boleh sentuh bahagian kaki mangsa dan cedera dengan berhati-hati. Tujuan utama sentuhan dengan tangan adalah untuk mentafsir darjah kecederaan itu. Seterusnya adalah active. Sekiranya keadaan tidak serius, minta mangsa menggerakkan anggota yang cedera untuk mengesan tahap kecederaan. Jadi, pembantu boleh perhatikan wajah si mangsa, beri rawatan, bantu mula yang sewajarnya di peringkat ini tanpa meneruskan langkah yang berikut. Jadi, pembantu boleh tanya, adakah anda dapat menggerakkan kaki anda? Tidak boleh. Sekiranya bahagian anggota yang cedera tidak dapat digerakkan, ini menunjukkan kecederaan adalah serius dan mangsa hendaklah dibawa segera ke hospital untuk mendapatkan rawatan selanjutnya. Jika si mangsa tidak berasa sakit, dia sendiri menggerakkan bahagian yang cedera, pembantu mula cubalah gerakkan bahagian tersebut melalui julat pergerakan yang biasa. Jadi langkah terakhir ialah S ialah skill, kemahiran. Lakukan berbagai pergerakan asas pada bahagian badan dan yang mengalami kecederaan. Sekiranya berasa sakit, hendaklah dibawa ke hospital atau klinik untuk mendapatkan rawatan dokter. Tetapi jika mangsa tidak menunjukkan tanda berasa sakit, mangsa berkenaan boleh meneruskan aktiviti yang dilakukan sebelum kecederaan berlaku. Ini adalah semua langkah daripada TOTAPS. Seterusnya, kecederaan kedua ialah pada ligamen ACL. ACL ialah salah satu ligamen yang berada pada sendi lutut manusia. Terdapat beberapa garis panduan yang boleh diikuti dan selamat dipraktikkan sekiranya mengalami kecederaan semasa bersukan, iaitu prinsip Price. Prinsip Price ini merupakan langkah rawatan pertolongan cemas yang dicadangkan terutamanya dalam tempoh 24 hingga 72 jam yang pertama.
Tujuan rawatan kecemasan ini diberikan ketika mengalami kecederaan ialah untuk mengurangkan bengkak, mengurangkan sakit, melegakan kecederaan menjadi lebih teruk dan sekaligus mengurangkan inflamasi. Sekiranya rawatan awal ini diberikan dengan betul dan seawal mungkin, ia boleh mempengaruhi tempoh sembuh sesuatu kecederaan itu sendiri. PRICE adalah protokol yang biasa digunakan bagi merawat kecederaan sukan. Bengkak merupakan tindak balas normal apabila berlaku sesuatu kecederaan. Bengkak yang berlebihan boleh mengganggu pergerakan dan proses penyembuhan anda. Protokol PRICE ini bagi membantu mengurangkan bengkak dan mempercepatkan proses penyembuhan. Seterusnya saya akan menunjukkan cara melakukan PRICE. P-R-I-C-E. Bantu mula yang kedua ialah PRICE. Langkah pertama, P adalah protect untuk membawa masuk melindung. Pembantu haruslah melindungi bahagian atau kawasan yang tercedera tersebut supaya keadaan tidak menjadi lebih teruk. Jadi pembantu boleh mengemaskan sekeliling mangsa supaya tidak menjadi keadaan yang lebih teruk. Di langkah kedua ialah R. R ialah rest, bermaksud rehat. Mangsa boleh rehat dari bersukan dan rehatkan bahagian yang tercedera. Kekalkan bahagian yang terlibat dalam kedudukan yang selesa dan tidak menggerakkan bahagian tersebut bagi mengelak rasa sakit dan kecederaan yang lebih teruk. Langkah ketiga ialah I. I ialah ice. Pembantu boleh letakkan ais di bahagian tercedera kerana ais akan menyebabkan salur darah mengecut. Ini boleh menghakkan pendarahan dan proses bengkak. Ais juga boleh mengurangkan rasa sakit. Pembantu boleh letakkan ais di bahagian yang tercedera kerana ais akan menyebabkan salur darah mengecut. Ini boleh menghakkan pendarahan dan proses bengkak. Ais juga boleh mengurangkan rasa sakit. Langkah keempat ialah C. C ialah compression, bermaksud memberikan tekanan. Pembantu boleh balut bahagian yang tercedera dengan pembalut atau bandage bagi mengelakkan bengkak. Semakin kurangnya bengkak, semakin kurangnya rasa sakit dan mempercepatkan proses penyembuhan. Tetapi balutan tidak boleh terlalu ketat. Selepas balutan, langkah terakhir ialah E. E ialah elevation, bermaksud angkat. Pembantu haruslah angkat bahagian yang tercedera tinggi sedikit dari paras jantung sekerat yang mungkin kerana ini mampu mengurangkan bengkak. Jadi ini adalah semua langkah PRICE. P-R-I-C-E. Sekian, terima kasih.